Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan sambung teaching video kita di dalam application of integration, di mana kali ini kita akan bincangkan pula mengenai application of integration in economics dan business. So kita akan sentuh dua perkara, iaitu perkara berikut, iaitu integration digunakan di dalam consumer dan producer surpluses, dan juga perkara kedua, finding the function from its marginal function. Okey, kita sentuh kepada perkara pertama terlebih dahulu, consumer surplus dan juga producer surplus. So jadi masing-masing apabila kita nak mendapatkan kedua-dua ini, dia ada formula dia yang tersendiri. So kita akan explore mengenai ini. Baik, ini kita kena ingat semula ya, yang perkara yang kita pernah bincangkan sebelum ini, iaitu demand function dan juga supply function dan juga equilibrium point ya. So jadi demand function fungsi permintaan dan fungsi penawaran. So notation dia adalah yang ini ya, D ni for demand, S for supply function. So jadi kalau masih ingat lagi, untuk demand function kecerunan dia adalah negatif, for the supply function kecerunan dia adalah positif. So satu macam ni ke bawah, satu ke atas. So macam tu. So demand macam ni, supply macam tu. Okey, so yang ini. Baik, kita lihat contoh yang ini. Ini dia. Okey, ini adalah visual dia untuk consumer surplus dan producer surplus, rajah dia. So jadi masing-masing ni ya, kalau kita nak cari what is consumer surplus, what is producer surplus, dia ada rumus dia, ada formula dia. Kejap lagi kita tengok. Cuma rajah dia macam ni lah. So kita ada demand function, yang ini demand function. Dan biasanya persamaan dia diberilah ya, diberi, dan ini adalah supply function SQ, ini DQ, ini SQ. So jadi ada portion A, ada portion B kat sini. So masing-masing ini akan mewakili apa? Akan mewakili A ini adalah consumer surplus dan B ini adalah producer surplus. So kita nak cari area kat sini lah. What is A, what is B? What is consumer A? What is producer B? Right? So jadi masing-masing di sini, cuma yang pentingnya adalah kebiasaannya kita akan diberi demand function, kita diberi supply function. Yang tidak diberi adalah ini, QP ni, iaitu equilibrium point. Ini biasanya tidak diberi. So jika tidak diberi point tersebut, iaitu titik persilangan di antara demand dengan supply, jika tidak diberi, kita kena cari ya, wajib cari ya, sebab tanpa titik ini kita tidak akan dapat menyelesaikan semua benda. Okey, itu kena ingatlah. So jadi formula yang saya nyatakan tadi adalah yang ini. Inilah formula dia untuk consumer surplus, iaitu A tadi ya. Ini adalah formula dia. Integration of DQ, iaitu demand function, dari kosong hingga Q. Ya, dari kosong hingga Q, tolak dengan hasil darab PQ. PQ. So PQ ni nilai yang kita dapat ni lah. Q dengan P ni kan kita darabkan aja. So macam tu. Ini adalah consumer surplus dan satu lagi adalah producer surplus, iaitu B, area B tadi, yang ini, area yang ini. Okey, so jadi untuk producer surplus adalah hasil darab PQ, kita darabkan sahaja, tolakkan dengan integration SQ. Alright, dari kosong hingga Q. So kita akan guna rumus kedua-dua ini bagi mencari setiap bagi consumer dan juga producer surplus. Boleh ya? Baik, kita lihat satu contoh kat sini. Contohnya kita diberi dua persamaan macam ni, 1 dan 2 macam ni ya. So dari sini kita kena pertama sekali, yang ini tidak diberi. Kebiasaannya
ini tidak dinyatakan. Mungkin dalam soalan ada dinyatakan, mungkin juga tidak. Cuma kita kena kenal pasti yang mana satu demand function, yang mana satu supply function. Cara dia adalah kita lihat kecerunan dia. So kita lihat dekat sini ya, ada negatif Q kuasa 2 kan, ada negatif kan dekat sini. So negatif kat sini indicate that kecerunan dia adalah negatif. So dia akan jadi macam dia negatif kat sini adalah demand lah. Demand function ya. So yang ini adalah satu garis lurus. So ini adalah supply function. So maksud dia dalam kes ini, satu ni dia merupakan suatu lengkung, satu lagi ni adalah suatu garis lurus. Nampak kan? Yang persamaan nombor 2 ni suatu garis lurus, yang persamaan nombor 1 ni adalah suatu lengkung pasal dia ada kuasa 2 kat sini. Yang itu kita tak kisah, cuma kita kena kenal pasti yang mana demand, yang mana supply. Okay, so from here pertama sekali dia ada bagi titik keseimbangan tak? Dia tak beri ya, dia tak beri equilibrium point. So jadi kita kena dapatkan titik tersebut dengan cara menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kena tahu apakah Q, apakah P. So what we need to do adalah solve 1 and 2. Selesaikan dia. Kita pun cuba selesaikan. Kita boleh lihat dekat sini ya, kita akan dapat satu nilai Q kat sini. Negatif 10 ni tak boleh ambil sebab dia bernilai negatif. Dia kena bernilai positif lah. So jadi Q ni 4. So masukkan Q sama dengan 4 ni ke dalam mana-mana satu persamaan, dan kita akan dapat satu nilai P pula. So finally kita akan dapat tahu the market equilibrium point adalah 4 dan 184. So ini nombor 1 kena cari. Right, so now kita sketch the graph. Yang sketch the graph ni tak perlulah, kecuali kalau soalan tu minta kita sketch the graph. So maknanya bila sketch the graph, graph tu adalah macam ni. So kita ada satu garis lurus yang mewakili supply, dan kita ada satu garis lengkung macam ni yang mewakili demand function. So dekat sini lah. So yang bahagian ini adalah consumer surplus, iaitu A tadi tu. Yang bahagian bawah ni adalah producer surplus, iaitu B tadi tu. Yang ini, sekejap ya. Yang ini A dan juga B. So kita akan gunakan ini dan formula ini untuk mendapatkan kedua-dua consumer dan juga producer ini. Itu sahaja. Kita just follow aja, copy and paste saja formula ini, dan kita akan lengkapkan dia. Sebab kita dah dapatkan P dan Q kan. So senang sikit kita nak cerita. Ini PQ kita ya, QP ya, QP kita, dan kita guna rumus. So kita guna rumus ya ini. Kita besarkan sikit. Okey, untuk consumer surplus, rumusnya adalah seperti berikut. So kita isi fill in the blank sahaja. Isikan semua nilai tersebut. Nampak tak ini? 04, lepas tu 200 tolak Q kuasa 2. Nampak tak? So ini adalah hasil darab 2 PQ tadi. Jadi kita isikan ini, kita dapatkan kamiran bagi yang berikut. Buat satu persatu, isikan 04 ini ke dalam, substitute, dan kita akan dapat jawapan 128/3. So ini adalah consumer surplus, guna formula sahaja. Okey, untuk producer surplus kita guna rumus yang satu lagi, formula yang satu lagi, ini ya, kotak warna biru ini. Dan kita pun isi apakah P, apakah Q, apakah Q, apakah SQ dan sebagainya. Jadi seperti yang kamu nampak di sini, setelah saya masukkan semua nilai, kita akan dapat our first line here. And then jangan lupa kita akan integratekan this part, do it slowly. Masukkan nilai 4, masukkan nilai 0, dan kita akan dapat jawapan 48. So itu adalah penggunaan yang pertama yang melibatkan consumer dan producer surplus. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, finding a function from each marginal cost. Baik, sekarang ini adalah benda yang kita dah belajar, iaitu dalam differentiation ya, dalam teaching video yang sebelum ini, di dalam pembezaan. Sebelum ini, apabila diberi cost, revenue dan juga profit function, iaitu bahagian A ni ya, ini kita diminta untuk mendapatkan marginal cost,
marginal revenue dan juga marginal profit. Right? So kita dari A kita diminta mencari yang ini. Cara dia adalah dengan menggunakan differentiation. Ini sebelum ya. Ini dalam bab yang sebelum ini. Now keadaan dah jadi terbalik. Jika kita diberi marginal part ni, yang B ni, macam mana kita nak dapatkan A? Ya, soalan tu dah terbalik. Diberi marginal, contohnya diberi marginal cost. Macam mana kita nak dapatkan cost? Cara dia adalah kita kena integrate. Ya, kita kena integrate. From B to A kena integrate. Yang sebelum ini kita belajar from A to B kita kena differentiate. Okay. So itu adalah kegunaan yang kedua. Ini yang saya maksudkan. Jika diberi B, kita dikehendaki mendapatkan A. We need to integrate the corresponding marginal function. So yang penting keyword dia adalah integrate lah. So kita lihat satu soalan dekat sini. Ini dia soalan dia. Boleh nampak ya. Okay, now kita boleh baca lah. Boleh baca semua ni. So kita diberi apa? Nampak tak? Kita diberi marginal, iaitu C prime. Nampak tak ya? C prime Q. Ini adalah persamaan dia. Persamaan bagi marginal tersebut. Now, what is the question? Question adalah find the cost. Kita diberi marginal cost kat sini, C prime. Nak dapatkan cost. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, kita perlu integratekan dia. Ya? Kena buat integration. So, apa yang perlu kita buat? Dia ada bagi info satu kat sini. Fixed cost adalah 25,000 Okey, tak apa. Kita akan guna ini untuk dapatkan C nanti. Apabila Q kosong, ini berlaku Baik. Ini dia cara dia. We are going to integrate the marginal cost untuk mendapatkan cost function. Ini yang perlu kita buat lah. This line. Jadi kita pun akan, kita salin semula apa yang diberi itu, iaitu yang ini. Dan kita slowly integratekan dia, kita akan dapat berikut. Okay. So kita akan dapat berikut yang ini. So jadi ini katakan persamaan 1, sebab kita kena dapatkan C tu apa? Sebab dia beri fixed cost kat situ. Ya, kita boleh dapatkan C. So we are given fixed cost 25,000. Ini menunjukkan apa? Pada Q kosong, the cost dia adalah 25,000. Okey, ini adalah info yang umum yang kita kena tahu ya. So jadi from here, daripada info ini, daripada persamaan 1 juga kita boleh tulis macam ni. So 100 Q ni kosong Q ni kosong, tambah C equal to 25,000. Maka from here kita akan dapat nilai C, iaitu 25,000. So bila nilai C ni kita tahu, maka kita akan masukkan ke dalam sini. Masuk sini. So the whole cost function akan jadi yang ini. Okay. So daripada atas tadilah, daripada sini kan. So kita akan dapat the complete cost function akan jadi macam ni. Okay, kita pegang ini dulu. Kita pergi kepada soalan nombor B. Determine the incremental total cost for an increase in production from 100 to 121 unit. So nak dapatkan peningkatan. Berapakah peningkatan dia kan? Cost dia kan? Jadi kita akan masuk 121 dulu. Lepas tu tolakkan dengan 100. So maknanya kita akan substitutekan 121 ke dalam ini. Ke dalam ini tadi. Mana? Ke dalam ini. Ini mula cari cost 121, berapa nilai dia. Lepas tu tolak dengan C100. So baru kita tahu dia punya peningkatan cost tu. Dia nak tahu cost tu meningkat berapa banyak sebenarnya. Kalau di antara 121 unit dengan 100 unit. So berapa peningkatan cost? So kita kena tolak lah. Kan? Baru tahu cost tu meningkat berapa. Itu soalan dia lah sebenarnya. Tapi kita kena guna hasil daripada A ni. A ni jangan salah lah. So jadi from here kita
from ni ini kita guna ni So nampak tak? Saya kecilkan sikit ini yang baru kita dapat tadi. So now we are going to apply C121 tolak C100 based on soalan. Jadi kita masukkan nilai-nilai 121 ke sini, yang 100 ke sini dan kita tolakkan. Jadi bila kita buat proses tersebut, kita akan dapati the incremental cost adalah 100. Okay guys, so itu adalah dua penggunaan bagi integration dalam business dan juga dalam yang kita belajar tadi lah, surplus iaitu. Okay, so saya stop video ini sampai sini dulu. So hope you enjoy the video. See you in the next video.